Alright, okay, so selamat datang sekali lagi ke segmen Sembang Sihat bersama Nutritionist, iaitu saya, Fahana. Okay, so malam ni kita santai-santai je. Kita tak mau stress-stress. Okay, memang kalau dengar pasal product talk, dia more tu macam sembang pasal kesihatan lah. Okay, so apa pendapat anda tentang tajuk saya pada malam ini? Kolesterol teman atau musuh? So apa pendapat anda? Boleh tak tulis di ruangan chat? Anda rasa kolesterol ni teman ke musuh? Okay. Tolong bagi feedback di ruangan chat. Saya nak tengok. Ramai-ramai rasa kolesterol ni jahat sangat ke ataupun baik? Baik, bukan macam yang disangka-sangka kan? Oh, okay. Ada yang cakap musuh. Musuh. Okay. So kita ada berapa orang malam ni? Okay, 35. Okay, so 35 orang. Hanya berapa orang yang respon ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dah ada 6 orang respon. Okay. Good pada yang respon, terima kasih. So basically ramai yang cakap musuh. Okay, diorang kamu semua beranggapan kolesterol ni macam satu benda yang jahat lah. Okay, sebenarnya tapi ada yang cakap ada teman, ada musuh. Okay, so itu adalah betul sebab ada masa ada sesuatu condition tu kolesterol tu menjadi teman kita. Tapi ada satu condition tu juga dia menjadi musuh kita. Okay, so ada yang dah cakap okay betul. Okay, good. Ada baik, ada buruk. Okay, so baguslah siapa yang bagi pendapat ni, okay. Saya perlukan pemahaman anda juga sebelum saya meneruskan product talk so that saya senang nak explain, okay. Okay, so seterusnya, okay, pada malam ini kita akan go through beberapa point, okay. Yang pertama, apa itu kolesterol, okay. Dan kedua, apa itu apa yang akan terjadi sekiranya kolesterol tinggi sangat, okay, apa yang bagaimana nak mengatasi masalah kolesterol tinggi. Okey. Langkah-langkah dia lah yang perlu kita ambil cakna. Okey. So seterusnya sebelum saya start, saya nak uji dulu pemahaman anda semua. Okey. Ada gangguannya di situ. Kejap saya betulkan sekejap. Okey, sebab dia selalu keluar ni. Sekejap saya betulkan dulu. Okey, masih ada tak yang gelap tu? Okey. Okey, tak apa, kita teruskan. Takut dia paksa malam ni. Okey, tak apa. Okey. So saya perlukan jawapan daripada anda untuk cek pemahaman anda. Yang pertama anda boleh jawab fakta atau mitos Yang pertama, kolesterol tinggi adalah pencetus yang teruk untuk serangan jantung. Anda rasa fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Okey, ada lagi yang boleh jawab tak? Fakta. Okey. So ramai yang jawab fakta Okey, so bagus. Ini adalah yang poin yang pertama untuk anda semua. Okey, so betul lah. Kolesterol tinggi boleh menyebabkan serangan jantung sebab di mana kolesterol itulah puncanya saluran darah kita boleh tersumbat. Okey. So yang kedua, soalan yang kedua. Okey, kalau tak nampak saya bacakan maaf atas technical punya problem. Okey, saya bacakan, tak apa. Yang kedua, semua kolesterol buruk bagi tubuh. Fakta atau mitos? Anda rasa macam mana? Mitos. Okey, so ramai yang jawab mitos. Okey, so betul. Okey, anda pandai sangat ni. Rasanya macam simple-simple je lah malam ni kan? Okey, semua kolesterol buruk bagi tubuh. Ia adalah mitos. Okey, seperti yang anda tahu, saya rasa anda pun memang dah tahu dah, badan kita ni memang dah ada kolesterol baik dan juga kolesterol buruk. Okey, so apa yang kolesterol baik tu? Kolesterol baik tu adalah kolesterol HDL. Okey, yang kolesterol buruk tu kolesterol LDL. Total kolesterol. And then ada apa kita panggil? Kolesterol triglyceride. Itu yang jahat-jahat punya, okey? So yang ketiga, orang kurus tidak mengalami kolesterol tinggi.
Fakta atau mitos? Okay, jawab. Laju. Mitos. Okay, terima kasih pada yang respon. Okay, good job. Okay, semua jawab betul Setakat ni ada 3 soalan, semua dah jawab betul. Okay, orang kurus tidak mengalami kolesterol tinggi. Okay, ini totally mitos. Okay, sebab kolesterol ni dia tak kenal siapa saja kurus lagi tinggi kolesterol. Okay, it depends pada situation ataupun lifestyle orang tu. Okay, kalau yang dah ada masalah berat badan ataupun gemuk, dia memang dah ada masalah kolesterol. Tapi orang kurus dia tak lari daripada masalah ini. Okay, kenapa? Okay, kalau kita tengok orang tu memang kurus, sihat je, tak ada kencing manis ke, tak ada darah tinggi pun, okay? Tapi dia hisap rokok. Itu point dia. Kalau dia hisap rokok, kolesterol tu masih boleh tinggi, okay? Tak pun kalau dia tak hisap rokok, dia boleh ada kolesterol tinggi juga disebabkan keturunan. Kalau lama ayah dia ada kolesterol tinggi, ada penyakit jantung, so dia punya keluarga dia pun akan mengalami benda yang sama. So dia ada risiko dia. Okey. Yang keempat lebih banyak lelaki yang mengalami masalah kolesterol. So anda rasa fakta atau mitos? Okey, berikan jawapan. Laju. Fakta ke mitos? Fakta. Thank you. Lagi? Fakta. Okey, nampaknya tak ada siapa yang salah setakat ni. Okey, so semua betul. Okey, so jawapan dia sebenarnya adalah fakta. Okey, sebenarnya mengapa lelaki lebih cenderung ada masalah kolesterol? Kenapa lelaki yang banyak kes penyakit jantung? Kenapa? Okey, sebab merokok. Okey, betul. Okey, tapi ini sebenarnya study mengatakan dia lebih related kepada hormon. Kita panggil hormon estrogen. Okey, lelaki dia tak ada hormon estrogen. Kalau perempuan dia ada hormon estrogen. So, estrogen ni apa fungsi dia? Okay, estrogen ni dia adalah hormon yang istimewa yang Allah bagi dekat wanita. Okay, lelaki dia ada juga estrogen tapi very minor. Okay, sama juga perempuan dia ada hormon lelaki, testosteron, tapi very minor. Okay, so estrogen ada banyak di wanita. So estrogen inilah yang akan melindungi wanita daripada terkena serangan jantung. Tetapi walaupun perempuan masa itu dia ada estrogen, tetapi bila ada saat satu masa tu perempuan tu akan apa orang kata putus haid. Ataupun kita panggil menopause. So sama je risiko dia. Kalau lelaki dah ada high chance nak dapat penyakit jantung, bila perempuan dah menopause pun sama dia punya apa? Risiko nak kena penyakit jantung tu sebab dia dah tak ada hormon estrogen. Okay. So clear Kalau clear tulis clear. Alright. So yang kelima, cukup dengan menghindari daging, santan, organ dalaman dan keju dalam kolesterol pasti normal. So anda rasa fakta atau mitos? Okay, boleh jawab fakta ke mitos? Nak tengok dulu pemahaman anda yang last ni, last question. Okay, fakta. Okay. Okay, terima kasih yang bagi respon. Okay, so sebenarnya yes, dia adalah fakta. Dia adalah mitos. Okay, bukan dengan sekadar pemakanan sahaja. Tapi kita perlu mengawali dari segi kita punya lifestyle. Okay, kalaulah kita dah jaga makanan tapi kita merokok, no point juga. Dah jaga juga makanan tapi kita tak bersenam. Dah jaga juga makanan tapi kita ambil minuman keras lah. Let's say untuk orang yang non-Muslim lah. Okay, so itu adalah dia punya explanation. Alright, okay, so next. Okay, boleh nampak gambar ni? Boleh nampak Okay, so ini adalah gambar apa? Siapa boleh jawab? Siapa yang on tu? On di
Okay, ni apa? Ni apa? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Okay. Ayah pintu dia. Walaupun ni macam buluh darah. Ni saluran darah. Okay, yes, betul. Puan Samsyah, Puan Mardia. Okay, terima kasih. Ini adalah saluran darah. Okay, saya akan explain lebih ringkas tapi padat. Okay, tentang macam mana kolesterol tu boleh ada. Okay, so anda boleh nampak tak arrow saya ni? Okay, boleh nampak So anda fokus dekat tempat yang saya pointkan ni. So ini adalah pembuluh darah, saluran darah. Okay, ini adalah laluan darah kita. Okay, laluan darah pergi ke jantung untuk bagi oksigen untuk teruskan hidup, teruskan bernafas. Okay, ini adalah yang putih ni, dia adalah dinding salur darah. Okay, so bagaimana kolesterol itu boleh membina kolesterol punya plug tu di saluran darah. Okay, sebenarnya kolesterol ini dia bukan menempel tau. Dia bukan menempel, dia bukan lalu kat saluran darah ni dia menempel. Nak pergi sinilah. Nak pergi sinilah. Tak ada, dia bukan macam tu. Tapi waktu tu kalau orang tu tak jaga kesihatan dia, tak jaga pemakanan dia, merokok, tak jaga berat badan, okay, senang kata dia tak aktif, okay, kolesterol akan tak lama kemudian dia akan timbul. So dari sinilah dia timbul. Okay, kalau sihat anda akan nampak salur darah ini bulat tau. Tapi bila kolesterol tu mula muncul sikit, lama-lama jadi bukit. Okay, so dari bulat dia akan bengkok. Nampak tak? Oh, suara putus-putus Okay, tak apa, saya teruskan Suara clear Alright, okay, good. Okay, so bila saluran darah ni bengkok-bengkok, okay, saluran darah ni bengkok-bengkok, dia dah jadi bengkok dan makin lama dia makin membukit tau kolesterol ni. Kita panggil dia plug. So dah lama tu dia akan jadi tebal macam ni dan akhirnya akan membuatkan saluran darah tu jadi sempit. So boleh nampak sekarang dia bukan menempel kat saluran darah. Tapi dia keluar dari dinding ni, dia macam ni tau. Ni saluran darah. So kolesterol tu dia menolak jadi sempit. Okay, nampak dia punya mekanisme dia. So dari situlah kolesterol menyempitkan saluran darah. Okay, so anda kena tahu bila orang ada kolesterol ni, dua benda je dia takut. Okay, kalau ada yang tahu tu boleh tulis. Apa benda yang dia takut tu? Okay, orang yang ada masalah kolesterol ni dua benda je dia takut. First, serangan jantung. Yang kedua, serangan angin ahma. Okay, macam mana dua ni boleh berlaku? Bila kolesterol dekat dalam saluran darah ni pecah. Nampak? Bila dia dah membukit macam ni, at one time, bila pressure terlalu tinggi, dia boleh pecah. So, kolesterol ni dia akan keluar ke saluran darah. Okay, dan membuat darah yang lain, protein-protein tu, clotkan darah tu. Clotkan kawasan luka tu yang dah pecah tu. So, bila dia clotkan makin lama, yang kecil-kecil bila dia clot, bila dia beku, lama-lama anda rasa makin besar tak? Yes, serangan jantung. Yes, betul. Makin menebak dia totally block, itulah kena serangan jantung. Yes, kalau ini berlaku di urat jantung, kena serangan jantung. Bila ia berlaku di urat otak, kena stroke. Okay, so clear Yes, dia bermula dengan sesak nafas. Tapi once dia totally broke, kita akan kena heart attack terus. Okay, no more warning. That's the final warning. Okay, so dah clear macam mana
kolesterol itu boleh membuatkan seseorang itu kena serangan jantung dan juga stroke. Boleh faham Yes, serangan tanpa amaran. Betul. Okay. Okay, so dah faham dah clear. Okay, so yang ni kita santai-santai pula. Okay, ini macam keratan akhbar lah yang menceritakan, yang share kepada, yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia, golongan muda especially dah ada dah penyakit jantung. Berbanding dengan negara maju. Okay, kenapa? Kenapa benda ini terjadi? Okay, anda dah tahu dah Malaysia ni dia nombor 1 champion obesity. Okay, disebabkan itulah. Okay, anda boleh nampak dekat sini. Di mana rakyat Malaysia tu lebih kena ada penyakit jantung disebabkan gaya hidup dia. Gaya hidup dia, okay, dia ada kencing manis masa dia muda. Yes, masa dia merokok. Dia dia ada kolesterol tinggi, dia ada darah tinggi dan dia ada masalah berat badan, obesity. Okay. Pengalaman saya saya ceritakan masa saya bekerja di hospital, masa tu saya intern. Okay, walaupun intern kita kerja macam orang lain kerja. Okay, kita intern dekat Hospital Kuantan. Saya jumpa patient sangat-sangat muda tapi dah ada 3 serangkai. Dia ada kencing manis tahap 2 tau. Bukan tahap 2, jenis 2. Okay, kencing manis jenis 2. Dia ada darah tinggi, dia ada penyakit jantung. Okay, dia perempuan form 2. Form 2 dah ada 3 serangkai. So anda rasa mengapa? Okay, first reason dia adalah sebab masalah berat badan berlebihan. Okay, dia patient tu memang sangat besar. Dia ada masalah berat badan lah, dia obese. Okay, berat dia more than 100. And then dia perempuan and basically family dia semua badan besar. Okay, so dia tengok juga dia punya background family tu macam mana. Okay. Okay, dan seterusnya penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Okay. Okay, ini sebelum COVID lah. Sekarang ni bila ada berita COVID je macam kita pandang COVID lebih. Okay, penyakit jantung ni pun sangat serius sebab sebelum COVID penyakit jantung ini adalah pembunuh nombor 1 di Malaysia. Okay, so memang kena berjaga-jaga. Okay, dan seterusnya ramai rakyat Malaysia dapat penyakit jantung pada usia muda. Okay, macam tadi saya cakap lah, disebabkan lifestyle, disebabkan pemakanan. Okay, kita tengok sekarang ni pun tengah PKP bila PKP ni dia rasa macam bila kena stay at home tu, kita tak seaktif macam dulu. Tak pun kita boleh bandingkan zaman kita dengan zaman dulu. Zaman sekarang ni banyak sangat teknologi. So kita macam lebih cenderung kepada teknologi and then more to gadgets. Okay, kita kurang berpeluh. Okay, kita admit benda tu. Zaman sekarang memang sangat-sangat lain dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu banyak outdoor, tapi zaman sekarang indoor. Yes, banyak duduk, banyak makanan segera. Yes, betul. Tak aktif. Okay, thank you. So betul lah apa yang komen-komen ni cakap tu betul semua. Okay, saya setuju. Okay, seterusnya elakkan berfikir rasa sihat. Penyakit jantung boleh serang sesiapa sahaja. Okay, ini sebenarnya kalau kita ni yang muda pun kita elakkan berfikir rasa sihat. Even kita dah 30 pun, walaupun kita kurus, walaupun kita rasa kita ni tak ada gejala sakit dada, tak ada gejala kebas-kebas tangan, tak ada gejala kabur-kabur mata, tapi kita still kena buat saringan. Kita check, buat medical check up. Okay, sebab kita tak tahu, kita boleh terkena sebab mungkin kita ada family history, kita tak tahu kan. Let's say kalau ada yang masih ada parents yang ada penyakit, kita check dulu. Okay, kita elakkan rasa sihat tu, kita check, just check. Untuk apa? Elakkan daripada jadi lebih teruk. Okay, clear Dan seterusnya, kolesterol punca mati secara mengejut. Okay, ini pun tadi saya dah explain juga. Sebab tadi kolesterol kan punca utama tercetusnya serangan jantung. So betul lah, saya rasa ramai yang dah faham
kenapa kolesterol tu boleh buatkan kematian secara mengejut. Okay, yang tadi kolesterol pecah, terus clot, terus block, totally block, gone. Okay. Okay, so kita baru nak masuk subtopik yang pertama Banyak sangat intro. Okay, so apa itu kolesterol? Okay, kolesterol ni adalah sejenis lemak yang kita perlukan oleh tubuh badan manusia. So, tengok balik dengan saya punya tajuk, sama ada kolesterol tu teman atau musuh. Okay, sebenarnya kolesterol ni adalah teman kita sewaktu kita keluar dari perut ibu kita, baru jadi baby, masa tu dah kanak-kanak juga, kita perlukan kolesterol untuk kita createkan sel-sel otak, untuk kita buat sel-sel tulang, sel-sel kulit. So kolesterol memang sangat diperlukan oleh baby dan juga kanak-kanak. Tapi yang dewasa ni, anda rasa perlu lagi tak kolesterol? Okay, sebenarnya dah tak perlu sangat dah. Okay, even badan kita pun ni dah boleh produce kolesterol. Okay, so yang dewasa ni pun dah tak perlukan untuk bina sel baru. Kita just hanya tunggu sel untuk mati. Okay, bila kita makin berusia, sel-sel akan mati, betul tak? So itulah the point. Memang yang dewasa dah tak boleh apa? Nak bina sel baru, so dah tak perlukan kolesterol yang banyak. So bila yang kolesterol itu jahat, ialah bila dia punya kadar kolesterol tu melebihi 5.2, bacaan 5.2, iaitu bila dia dah berada di tahap yang tinggi. Okay, so itu perlu kita berjaga-jaga. Okay, sehingga umur berapa? Yang mana? Yang kolesterol yang teman tu. Okay, as long as dia masih budak-budak, okay. Ada baby sampai berapa tu biasanya? Macam mana? Macam cakap daripada kita keluar perut ibu kita tu, kita dah ada kolesterol sampai perut baby. Masa kita keluar dari perut ibu tu, sebenarnya kadar kolesterol kita hanya bacaan less than 1. Okay, sebenarnya bacaan normal dia 5.2 kan? Kita kena kolesterol bawah 5.2. Tapi bila kita baby, dia bawah 1. Lepas tu bila kita kanak-kanak, dia kolesterol kita just 1 hingga 2 mmol dia punya unit So kita perlukan lebih lagi lah. Macam kalau kita dah dewasa sekarang ni, kita punya bacaan mungkin dah 5, mungkin dah 6. Kita tak tahu, kita boleh check. Okay, boleh Puan Azli? Okay, so seterusnya. Okay, kolesterol ni boleh dihasilkan dari tubuh manusia sendiri, iaitu organ kita namakan hati, dan juga kita boleh dapat dari sumber makanan. Okay, so tubuh kita sendiri menghasilkan kolesterol. So ada 2 jenis. Okay, anda kolesterol baik, HDL. Okay, so apa fungsi kolesterol HDL ni? Dia akan bawa kolesterol jahat tu keluar dari tubuh kita melalui bahan buangan kita. Okay, proses perkumuhan lah. So indirectly dia mengurangkan risiko masalah jantung. Okay, so lain pula dengan yang LDL ni. LDL ni dia kolesterol jahat. So bila banyak sangat kolesterol jahat dalam tubuh badan kita, dia akan melekat dan menyumbatkan saluran darah tu. Jadi dia akan meningkatkan risiko serangan jantung. Okay, so ini very simple. Okay, semua clear sekarang ni? Dia punya, so kolesterol tu terjadi dan macam mana dia boleh berkumpul dan pecah. Okay? Okay, so seterusnya ini adalah sumber makanan yang tinggi kolesterol. Okay, so ini yang anda boleh tahu. Biasanya kolesterol ni kan daripada hati kan. Okay, kolesterol ni daripada hati, iaitu hati boleh ada di sumber haiwan. So yang sumber haiwan ni biasanya dia punya bahagian kepala dia punya telur dia punya kulit dia punya organ dalaman dia, semua itu mengandungi kolesterol yang tinggi, lagi-lagi organ dalaman. Okay, dan seterusnya ini juga mengandungi lemak-lemak tepu di mana ia susah untuk
okay, dia ambil masa. Dan sama juga sumber lemak trans ni, contohnya adalah fast food. Dan dia punya bakery, cream tu, cake, biasanya banyak sumber lemak trans. Sama juga dengan processed foods, frozen foods. Okay, itu adalah contoh-contoh sumber lemak trans. Okay, so tadi dah tahu dah kolesterol tinggi semua tu. So apa yang menyebabkan bila kolesterol tinggi sangat, apa dia punya kesan buruk dia? Okay, so yang pertama dia akan menyebabkan sempitan saluran darah. So kita dalam perubatan kita panggil dia sebagai aterosklerosis. Okay, kita panggil dia aterosklerosis. Okay, ada yang pernah dengar tak aterosklerosis ni? Okay, tak pun saya cakap sempitan saluran darah untuk lebih semua orang faham. Okay, so bila kolesterol dah berkumpul di saluran darah ni, dia akan menyebabkan salur darah ini menjadi sempit, satu. Okay, dan kedua dia akan menyebabkan keras. Okay, dia tak kenyal. Okay, so kita kalau nak normalkan dia, kita kena hancurkan kolesterol ini. Okay, kena larutkan dia. Alright, so bila terjadi benda ni, dia boleh menyebabkan penyakit jantung dan juga serangan jantung. Okay, dan mengikut statistik hampir 4,000 pesakit dirawat di hospital kerajaan meninggal dunia. Okay, dan kematian akibat ini lebih tinggi berbanding kanser. Okay, nampak tak? Ia adalah pembunuh nombor satu nombor satu pembunuh. So, okay. Tips, no info lah, saya nak share dulu some info. Okay. Okay, salur darah kita ni sebenarnya at one time bila kita makin berusia salur darah menyempit, tapi ada sebab dia akan mempercepatkan penyempitan tu. Okay, so apa dia? Okay, disebab bila seseorang tu ada kencing manis, ada faktor yang mempercepatkan penyempitan saluran darah tu. Okay, iaitu bila seseorang itu ada kencing manis, bila dia ada darah tinggi, bila dia ada kolesterol tinggi, bila dia merokok, bila dia gemuk dan juga dia tidak bersenam. Okay, so ini semua faktor boleh kita ubah. Okay, kita boleh elakkan diri kita daripada kena kencing manis. Betul tak? Okay, semua faktor-faktor ini kita boleh ubah. Tetapi yang kita tidak boleh ubah adalah bila ia melibatkan keturunan. So bila kita ada keturunan kita yang memang ada penyakit jantung, kolesterol tinggi, so memang dia akan mempercepatkan penyempitan darah kita juga. Okay, dan jika kita lelaki, okay, bila lelaki lahir memang dah pegang satu point untuk kena ada penyakit jantung. Sebab memang ini adalah azali dia tak ada hormon estrogen. Okay, sebab perempuan ada hormon estrogen, so dia selamat lagi lah masa ni. Okay, dan juga umur. Bila seseorang itu makin meningkat umur dia lagi lebih cepatlah penyempitan salur darah tu. Okay, so yang merah ni adalah faktor yang tidak boleh diubah. Yang hijau ni adalah faktor yang boleh diubah. Okay, clear tak suara saya sekarang ni? Okay, so far jelas tak? Sebab tadi terkeluar kan? Boleh bagi respon tak? Semua jelas tak? Okay, jelas Alhamdulillah. Okay, maaf lah. Ada ke ni tak boleh nak kawal. Okay, semua okay Alhamdulillah. Okay, kalau ada soalan tak apa, tanya je. Alright, saya baca je chat tu. Okay, so seterusnya yang kedua. Ini adalah komplikasi yang kedua. Okay, kalau dia ada masalah kolesterol, dia juga boleh ada dia punya efek tu boleh menyebabkan kekurangan pengaliran oksigen di organ jantung. Okay, so ini adalah
dia adalah fasa teruk jika penyumbatan sebanyak 75%. Okey, bila oksigen tu terhenti, dia boleh kena serangan jantung. Okey, secara mengejut dan akhirnya boleh membawa maut. Okey, iskemia dalam perubatan kita panggil iskemia, iaitu oksigen kurang mengalir ke organ jantung. Tadi saya ada nampak tadi ada yang komen cakap pasal ni lah, kurang aliran oksigen ni. Dia cakap pasal iskemia lah tu. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, dia juga boleh menyebabkan penyumbatan secara total ataupun saluran pecah di bahagian otak, di mana kita panggil stroke. Okay, tadi pun saya dah cakap bila ada salur darah kita tu, kalau dia berlaku di otak kalau dia berlaku di otak, dia ada sumbat di otak. Maksudnya dia dan dia terkena stroke. Kita panggil dia sebagai ischemic stroke. Okay, dan yang lain tu, yang sebelah dia tu, bila urat dekat otak dia tu pecah. Kenapa pecah? Sebab dia punya blood pressure dah tinggi kan. Okay, ni blood pressure kalau 200 ke atas, okay, lagi-lagi tak makan ubat, memang ada potensi untuk pecah. So bila pecah tu, kena stroke, kita panggil dia hemorrhagic stroke. Okay. So ini adalah kesan-kesan yang major lah, yang memang perlu sangat-sangat turunkan kolesterol tu. Nak tak nak kena turunkan. Sama ada memang dah kena buat surgery, okay, dah kena masuk stand ke apa, memang kena buat. Tapi ini lepas ni slide ni nak tunjukkan gejala-gejala jika ada gejala seperti ini, anda dah boleh ambil precaution dah sebenarnya. Okay, sila check diri kalau ada masalah sakit dada, dan ada sakit di bahagian kaki ataupun ada xanthoma. Xanthoma ni kalau pernah nampak, iaitu orang yang kalau yang ada kuning-kuning di sekitar mata. Okay, dia boleh nampak dekat area kat sini lah. Okay, kalau ada perasan sesiapa yang ada, itu sebab kolesterol dia tinggi lah tu. Okay, dan jika ada tekanan darah tinggi, sakit di bahagian lengan kiri, berdebar, sesak nafas dan juga keluar peluh satu badan. Okay. Dan seterusnya, bagaimana untuk menurunkan kadar kolesterol dalam badan? Apa langkah-langkah yang kita boleh buat? Okay, yang pertama, kalau jumpa nutritionist ke, dietitian ke, jumpa doktor ke, ataupun sesiapa lah yang coach ke, apa ke, memang akan suruh ubah pemakanan dulu. Okay, kalau jumpa doktor pun, doktor takkan start ubat terus kan? Doktor akan suruh ubah pemakanan dulu, betul tak? Okay, siapa yang pernah ada pengalaman jumpa doktor? Okay, doktor suruh buat apa dulu? Okay, mengubah pemakanan. Okay, dan juga kalau ada masalah berat badan, kurangkan berat badan. Okay, so saya lupa nak explain detail pasal pemakanan tu. So pemakanan tu at least kena pandai cari yang minyak yang tidak terlalu banyak proses dia. Okay, contohnya macam kita boleh guna minyak sayuran, minyak jagung, minyak matahari, okay. Dan kita juga boleh jangan ambil kulit, jangan ambil organ dalaman dan jangan ambil processed foods, fast food, okay, something like that lah. Benda-benda yang tak sihat kita ubah. Kita ambilkan makanan, kita lebihkan makanan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga makanan yang berserat, okay. Anda tahu kan semua tu? Minyak zaitun boleh tak? Yes, boleh. Okay, minyak zaitun tu minyak yang elok lah. Tapi jangan buat deep fried. Dia tak sesuai minyak zaitun buat deep fried. Buat tumis-tumis tu boleh. Okay. Tapi kalau nak buat yang deep fried, make sure pilih minyak yang dia ada kata dia blended. Blended oil. Okay. Alright. Itu tips yang di luar ni tak apa saya share. Okay. Yang kedua, kurangkan berat badan. So secara tak langsung bila kita kurangkan berat badan, kita akan indirectly kita boleh tingkatkan kita punya kolesterol. Dia nak naik. Kita buat dua cara je. Sama ada kita bersenam, okay, senaman, dan juga kita berhenti merokok. Yang itulah kolesterol baik boleh naik. Okay. Dan seterusnya,
hadkan pengambilan alkohol. Okey, ni untuk yang non-Muslim lah. Okey, yang non-Muslim kalau ada ambil alkohol boleh hadkan. Okey, disebabkan kalau ambil alkohol terlalu banyak, dia boleh meningkatkan kadar triglyceride, iaitu kolesterol jahat. Okey, dan seterusnya kalau dah ada kalau dah dapat ubat-ubatan tu daripada doktor kan, make sure jangan skip, make sure jangan berhenti ambil. Okey, anda kena ambil apa yang doktor dah bagi untuk anda. Okey, sebab ini adalah kita walaupun kita nutritionist ke ataupun sesiapa yang dalam bidang kesihatan, ubat doktor jangan sesekali tinggal. Okey, dan jika anda masih nak cari orang kata solusi yang lain, yes, suplemen. Okey, suplemen. Yes, anda juga boleh ambil suplemen. Okey, yang ni sebelum saya share kepada anda, saya juga ada dah tanya pada doktor-doktor. Okey, kalaulah ada pesakit yang memang dah ambil ubat doktor kan, boleh ke dia ambil suplemen? Okey, doktor cakap boleh asalkan tak ada isu. So, bila anda dah ambil ubat doktor dan anda ambil suplemen, okey, anda kena monitor diri anda, tengok dulu macam mana. Oh, kalau okey, then okey lah. Okey, at least anda ada bagi tahu doktor anda ada ambil ini, dan juga bagi tahu dengan nutritionist ke ataupun dietitian anda ada ambil ini. Okey, so that bila anda pergi check up ke, bila anda pergi follow up ke, kalau ada something yang not right, doktor boleh tahu punca. Okey, ini saya bagi tahu secara seorang yang dalam bidang kesihatan. Okey, so kalau pergi jumpa doktor, bagi tahu semua apa yang anda buat, apa yang anda ambil dan bagaimana anda punya cara pemakanan tu juga. Okey, semua tu doktor nak tahu. Alright. Okey, so kalau nak ambil suplemen, kalau no issue boleh teruskan. Okey, so ini adalah Smart Heart Set yang kita nak perkenalkan kepada anda pada malam ini. Okey, ini adalah package yang baru. Saya percaya semua orang first time dengar Smart Heart Set ni. Okey, kita ada Avail Propolis dan juga Avail List Life. Okey, so fungsi-fungsi Smart Heart Set ni, yes, dia fokus kepada set jantung lah. Kita nak jantung kita sihat, so kita boleh amalkan suplemen Avail Propolis dan juga List Life. Okey, so apa set ni boleh membantu kita? Okey, kalau kita nak juga ambil suplemen, yes, kita boleh ambil. Okey, tapi kita kena tahu cara nak tengok, awasi, monitor dan juga dia punya fungsi kita punya suplemen tu. Sama ada boleh membantu ke tak. Okey, so yang pertama dia boleh membantu kita mencegah serangan sakit jantung. Okey, sebab kalau anda nak tahulah, okay, mungkin ada yang dah tahu, okey, List Life ni dia ada beberapa ingredient dia yang memang fokus untuk melarutkan kolesterol jahat. Dia akan meremovekan kolesterol tu and then dia akan buka saluran tu dan juga melembutkan. So dia ada ingredient dia. Serangan sakit jantung, okey, arteriosklerosis iaitu penyempitan saluran darah dan juga darah beku, stroke, tekanan darah tinggi dan juga menurunkan kolesterol yang jahat, okey, dan juga membetulkan peredaran darah yang dan juga mencegah kekebasan kaki dan tangan, simptom kebas kaki dan tangan. Boleh tak kalau ada pernah anda amalkan List Life, apa yang anda rasa ada perubahan tak? Sebab ada sebelum-sebelum ni pengguna kita dia kebas-kebas kaki dan tangan dia bila dia amalkan List Life, dia memang rasa perubahan. Kalau ada boleh tulis kat ruangan chat tu. Okey, dan seterusnya Smart Heart Set ni dia boleh mencegah penglihatan penyumbatan saluran darah mata. Okey, so ini bukan setakat kita fokus kepada orang yang ada sakit jantung tapi kalau yang ada kencing manis pun. Biasa kencing manis ni kalau dah ada makin teruk, biasanya dia efek mata kita, betul tak?
So mata kita ni kadang-kadang tak nampak ataupun kabur ataupun buta tu, dan perubahan kita panggil dia glaukoma. So Liz Life mampu disebabkan ada ingredient nanti saya cakapkan. Okey, yang ke-12. Okey, seterusnya Smart Heart Set ni membantu membantu bertindak sebagai antioksidan. Okey, sebab dia ada vitamin A, C, E tu. Okey. Dan dia sebab dia ada propolis lah. Okey. Seterusnya extract yeast beras merah. Okay, so dia boleh mengawal atur paras lipid darah. Juga dia boleh rendahkan kolesterol jahat, iaitu triglyceride dan juga LDL. Okay, at the same time dia boleh juga meningkatkan HDL. So ini boleh tarik LDL tu keluar. So dengan bantuan Liz Life ni, dia boleh mencegah daripada sumbat-sumbat yang dilakukan oleh kolesterol tu. So baguslah Liz Life ni. Okey. Yang keempat, mencegah aterosklerosis dan penyakit saluran darah. Okey, dan seterusnya. Okey, ini ingredient yang ketiga. Apa? Sebab dia membantu juga. Biasanya kencing manis kan ada masalah penglihatan kan. So ingredient ni lah yang membuatkan dia membaiki semula saraf di mata, ataupun kalau selalu kebas di kaki pun dia boleh membantu untuk menyembuhkan. Okey. Dan seterusnya function dia adalah boleh meningkatkan peredaran darah untuk jadi lebih bagus. Okey. Dan kedua, dia boleh membantu merawat vertigo dan pening. Alright. Dia bunga lebah. Dia bersifat macam antioksidan lah untuk kita. Okay, dan at the same time dia juga boleh merendahkan kolesterol jahat dan juga kita punya blood pressure. Kalau terlalu tinggi dia boleh menormalizekan balik. Dan dia mencegah aterosklerosis dan at the same time dia boleh melembutkan dan meningkatkan kekenyalan saluran darah kita. Okey. Alhamdulillah sampai ke penghujungnya testimoni. Okey. So testimoni ni saya sharekan feedback penggunaan Liz Life. Kebanyakan mereka dia dapat tak dengar. Yang lebih baik. Okay, so diorang lebih appreciate diorang punya life ni. Okay, dengar tak? Dengar tak? Dia nak ujung-ujung ni dia buat hal lain. Okay, so far okay Okay tak? Okay, Suara dengar. Okay. Dengar Okay, Alhamdulillah. Okay, kita teruskan. So lepas ambil Liz Life, penglihatan jadi lebih baik. Okay, sebelum ni kabur-kabur. So lepas dia amalkan Liz Life, dia nampak lebih baik. Dan juga paras kolesterol pun menurun. So ini banyak feedback yang kita dapat daripada pengguna-pengguna sebelum ni. Okay. Alright. Dan seterusnya yang ada tekanan darah tinggi pun boleh amalkan Liz Life. Okey, sama juga untuk yang ada kolesterol tinggi, yang ada serangan jantung mengejut pun sesuai untuk kita amalkan Liz Life juga. Okey, ini ada feedback daripada customer yang kata serangan jantung secara mengejut. So lepas dia amalkan Liz Life beberapa bulan dia dah rasa lebih kuat. Dia jadi lebih semangat. Okay, saluran darah tersumbat pun sebelum dia amalkan Liz Life, dia 100% tersumbat. Okay, tapi lepas 5 bulan je dia amalkan Liz Life secara berterusan, sumbatan tu dah berkurang sebanyak 70 hingga 95%. Ini percentage yang sangat besar. Memberi efek yang sangat besar kepada orang yang dah ada pengalaman kolesterol tinggi ni. So kebanyakan pengguna sangat puas hati
apabila menggunakan list life. Okay. So sebelum kita akhiri product talk kita pada malam ini, so ini adalah ringkasan summary untuk produk talk pada malam ini. Okay, yang pertama saya sarankan untuk buatkan anda buat saringan kesihatan lah, buat medical check up. Okay, tak apa. Just check kita punya blood glucose, blood cholesterol. Okay, boleh check di farmasi ataupun klinik. Okay, and then ubah gaya hidup lebih sihat. Okay, ubah gaya pemakanan cara kita sekarang ambil macam mana. And then sentiasa bersenam, okay, sentiasa berpeluh, okay. Spend some time untuk diri kita keluarkan peluh, okay. And then seterusnya amalkan Smart Heart Set Avail untuk memberi bantuan kepada diri kita untuk buang kolesterol jahat tu. Okay, so itu saja. Okay, saya open question and answer session. Kalau ada yang nak tanya lah. Kalau tak ada, saya bagi dekat Daniel. Saya pass kat Daniel. Assalamualaikum. Salam. Pak Ana, Yes. macam nak tanya, Ya. kalau yang batu karang suggest apa? Okey, yang ada batu karang. Biasanya Klorofil. dia dah ada masalah luar pinggang kan? Belum pinggang belum ada. Dia just batu karang je. Ya. Okey, kita boleh sarankan kalau untuk orang yang ada masalah buah pinggang, kita tak suggestkan list life Okey, tapi kalau dia belum ada masalah buah pinggang, dia hanya batu karang, kita boleh suggest dia ambil propolis dulu. Okey, sebab dia ada klorofil pun boleh. Klorofil pun boleh. And then list life ni pun sebenarnya bagus juga sebab dia ada propolis juga. So tapi kita jangan bagi dia ambil terlalu banyak dulu. Kita boleh test one by one dulu. Sebab kita tak tahu nanti mana satu yang efektif. Betul tak? Okey. So kita boleh try one by one dulu. Okey. Okey, dan seterusnya. Terima kasih yang bagi soalan tadi. Saya tak nampak nama tadi. Okey. Puan Rokia yang bagi soalan tadi. Terima kasih. List, soalan dari Puan Asia Daud list life ambil berapa biji dan waktu yang terbaik ambil. List life ni ambil berapa biji dia depends kepada pesakit lah yang nak ambil. List life ni dia sejenis ubat tau. Dia tak boleh ambil sesuka hati. Sekiranya anda dah rasa anda dah check kolesterol anda tinggi tapi anda tak jumpa doktor lagi. Doktor pun cakap kalau jumpa doktor pun just just control melalui pemakanan. So masa tu anda boleh ambil 1 biji sehari sebelum tidur. Ubat kolesterol ni kita panggil statin tau. Kita panggil statin. So list life ni dia sejenis statin juga. So statin ni dia kena ambil pada waktu malam. Sebab dia ada jangka hayat dia. So bila dia ada jangka hayat dia, mostly list life ni kan dia macam lovastatin lah. Kalau ubat kolesterol kita panggil lovastatin kan. So dia seperti lovastatin. So lovastatin ni dia ada jangka hayat dia selama 6 jam. So bila kita ambil sebelum tidur, dia akan menurunkan kadar LDL tu di awal pagi esok. Tapi once you dah ambil ubat kolesterol, you kena punctual makan ubat. You tak boleh kejap-kejap pukul 9 makan, kejap-kejap pukul 10. You tak boleh macam tu. Make sure you ambil on time. Alright, soalan seterusnya. Yang Puan Asia Daud tu, adakah soalan tu saya dah jawab dengan baik? Kalau dah jawab dengan and then dah puas hati, boleh tulis kat bawah seterusnya. Soalan Wirdawati Nazwir. Kalau tak makan ubat kolesterol hospital sebab makan list life, mencukupi tak dengan list life? Sebenarnya kan sebelum saya nak sharekan tentang benda ni, saya dah confirm dulu dengan doktor. So sebenarnya doktor ni dia marah tau kalau orang lain cakap jangan makan ubat doktor. Makan ubat yang orang lain suggestkan. Sebenarnya tak boleh macam tu. Tapi kalau dah ambil ubat dari doktor, anda teruskan macam biasa. Tapi kalau nak ambil suplemen, iaitu list life ni,
make sure anda jarakkan pengambilan ubat doktor dan juga list life. Contohnya anda makan ubat kolesterol pukul sebelum tidur lah. Tengoklah anda biasa tidur pukul berapa? 10 ke 11. Kalau anda tidur pukul 11, anda jarakkan 2 jam sebelum ataupun 2 jam selepas anda ambil ubat doktor tu. Okey, clear tak? Okey, sebenarnya jangan tinggallah ubat doktor tu. Itu point saya. Saya cukup takut bila ada orang nak tinggalkan ubat doktor terus sebab benda tu salah. Benda tu kalau orang yang belajar kesihatan dia tak boleh lah advice macam tu. Tapi yang saya nak cuba bantu sekarang ni, kalau boleh makan ubat doktor kalau dah memang dapat, okey, tapi kalau nak top up dengan suplemen, anda boleh top up. Okay, and then monitor yourself, and then kalau ada apa-apa issue, bagi tahu doktor. Okay. Alright. No syuhada, soalan dari no syuhada. Selepas makan boleh ke? Okay, seeloknya sebelum tidur. Okay, kalau selepas makan, yes, memang kita galakkan selepas makan, tapi sebelum tidur pun should be okay. Okay. Alright, seterusnya soalan dari Rafi Rosli. Kalau ada masalah darah tinggi, tak makan ubat darah tinggi doktor. Lagi, just ambil lislah dan propolis. Cukup ke? Okay. Yes, boleh. Kalau doktor kata just kontrol melalui pemakanan dan anda rasa memang dah terbukti anda ada masalah ni, yes, anda boleh ambil suplemen ni. Okay, tapi jangan bergantung kepada suplemen semata-mata. Yes, suplemen memang membantu. Okay, tapi tolong jaga pemakanan juga. Tolong jaga berat badan juga. Kalau anda just jaga suplemen tapi tak jaga dua benda ni dan merokok lagi, tak ada result yang efektif yang akan berlaku. Okay? So dengan bila nak jaga tu kena jaga semualah. Jangan jaga satu-satu je. Okay? Yang seterusnya, boleh ke diamalkan bagi mereka yang ada tekanan darah? Okay, ada feedback yang boleh, ada feedback yang kata memang dia makan list life untuk yang ada tekanan darah. Sebab biasanya yang ada tekanan darah rendah ni, dia ada kebas-kebas. Okay, betul tak? Okay, saya tak sure kalau Mai tanya untuk diri sendiri ke, pengalaman diri sendiri. Tapi biasanya yang ada tekanan darah rendah ni, dia ada masalah kebas-kebas. So dia nak cater problem dia tu yang kebas-kebas tu. Sebab tu dia ambil list life. Okay, tapi bila dia ambil list life, dia cakap yes, it helps. Okay. Okay, Asia, thank you. You're welcome. Okay, Puan Nuraini Bidin, lifestyle. Yes, lifestyle. Okay, sebab lifestyle lah. Okay. From Dila, baru dapat medical check-up result last week. Okay, kolesterol tinggi. Doktor nasihatkan buat exercise nanti. After 6 months, jumpa balik. Macam mana cara nak makan Lislaf and propolis? Okay. So, ini adalah contoh yang baik. Tadi saya ada cakap kan, kalau dah jumpa doktor, then doktor suruh macam monitor dulu. Okay, yes, anda boleh makan juga Lislaf. Anda boleh ambil Smart Heart Set ni. Okay, yang pertama propolis anda amalkan 2 kali sehari, titis 3 hingga ke 5 titis secara direct mulut ataupun campur dalam air. Dia ada 2 cara nak makan propolis ni. Okay, tapi sesetengah orang dia tak boleh direct terus minum propolis tu, titis propolis tu dalam mulut sebab propolis tu rasa dia kuat. Macam saya titis dalam air. Okay, so Lislaf ni macam mana cara nak makan? Kalau anda memang dah ada masalah kolesterol tinggi kan, nak ambil Lislaf, anda cuba dulu satu tablet, satu kapsul. Okay, kita panggil kapsul. Okay, satu kapsul tu anda cuba sebelum tidur, every day. Let's say anda tidur pukul 10 lah. Jadi sebelum tidur pukul 10 tu ambil. On time, every day pukul 10. Okay. Alright. So, saya lupa nak cakap. Orang yang ada ambil ubat-ubat kolesterol ni kan, yang sejenis statin ni, jangan ambil ubat dengan jus ataupun dengan jus grapefruit lah. Grapefruit, pernah dengar tak? Sekejap saya tulis dekat chat. Grapefruit. Tak pun bahasa Melayu dia limau gedang. Jangan makan ubat statin bersama dengan buah ni. Ini memang cari masalah. Okay. Ada explanation. Kalau nak tahu saya boleh explain. Kalau nak tahu, komen nak tahu.
Okay, so seterusnya. From Talha. Okay, soalan dari Encik Talha Kalau orang kena stroke, boleh ambil tak list life ni? Yes, boleh. Okay, orang yang kena stroke ni, yes, memang dia adalah satu kumpulan yang di mana kita memang perlukan diturunkan kolesterol tu betul-betul. Dia tak nak dia kena turunkan. Orang yang ada stroke, yang dah kena stroke, orang yang ada serangan jantung tapi masih survive, okay, dia memang tak nak kena turun juga. So dia boleh amalkan list life, okay. Okay, nak tahu. Okay, so kenapa bila kita amalkan ubat statin, kita tak boleh ambil dengan grapefruit, sebab bila grapefruit ni, kalau pernah jumpa tak buah grapefruit ni? Dia macam buah oren tau, tapi dia besar. Dia besar, lepas tu dalam dia macam warna purple pink tu. Tapi saya tak pernah makan. Gambar saya tak ada lah. Alamak. Pernah kan biasa makan kan, so betul tak dia warna purple pink kan? Saya tak pernah makan tapi saya pernah nampak. Okay, so kalau yang dah ambil ubat statin ni, dia tak boleh ambil bersama dengan ubat grapefruit tu. Sebab apa? Ubat grapefruit tu kan tadi saya ada cakap pasal jangka hayat kan. So bila kita ambil sama-sama, yang buah tu dia akan melamakan lagi jangka hayat ubat kolesterol tu. So bila jangka hayat ubat kolesterol, let's say 6 jam. So bila kita makan dengan ubat, bila kita makan dengan buah tu, dia akan lamakan jangka hayat ubat kolesterol. So bila next day kita makan, let's say pukul 10 kan. So yang ubat kolesterol yang sebelum ni kita makan, dia belum lagi habis, tapi kita dah top up lagi pukul 9 tu kita ambil yang baru. So apa maksud dia? Maksudnya dia akan ada accumulation dekat situ. So bila accumulate kolesterol tu, so ubat kolesterol tu, so lama-lama dia akan jadi toksik. So bila jadi toksik, dia akan menyebabkan renal failure, dia menyebabkan kegagalan buah pinggang, dia akan menyebabkan kerosakan hati. So banyak, memang sangat-sangat teruk efek dia bila kita tahu. So saya percaya bila dah ada dapat ubat doktor akan cakap lah benda ni. Okay, pantang larang orang yang makan ubat statin ni apa yang dia tak boleh makan bersama ubat tu, sebab dia ada interaction. Okay, rasa masam pahit, yes. Okay, thank you sebab saya tak pernah makan. Okay, Mak Saleh masuk dalam masakan. Okay. From Azli, okay, patut tak tahu kita mak Melayu tak makan. Yes, saya makan oren, saya tak biasa makan grapefruit. Okay, tak apa. Lepas ni yang tak pernah nampak buah tu, tolong Google. Sebab kat pasar raya memang ada. Kat Giant ada, Tesco memang ada lah buah tu. Saya nampak tapi tak pernah rasa nak makan. Okay, suplemen atau ubat, makanlah dengan air kosong seelok-eloknya. Yes, betul. Terima kasih Puan Rokiah. Okay, so ada lagi tak soalan? Okay, list life ni kalau ada yang macam ada masalah kolesterol, yang ada alergi ubat statin, kita janganlah suggest dengan dia, okay? And then orang yang pregnant, orang yang tengah menyusukan anak, kita tak boleh suggest, okay? Sebab dia akan menyebabkan kecacatan lah dekat baby tu, dalam perut tu, okay? So ada lagi tak soalan? Tak kisah nak tanya apa. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Okay, kalau saya on video kejap boleh tak? Sebab dah tak payah guna slide. Okay. Dari umur berapa boleh makan? Makan apa? Propolis ke list life? Okay. List life. Okay, list life ni dia sejenis ubat Dia sejenis ubat. Jika dah ada kolesterol tinggi, itu dah boleh makan. Okay. Kalau tak ada apa-apa penyakit, tapi untuk maintainkan kesihatan, boleh amalkan tak? Okay, kalau propolis boleh, dia sebagai immunity sistem kita. Tapi kalau untuk list life, saya suggestkan ambil ketika ada masalah kolesterol sebab dia sejenis ubat. Okay, kalau anda tak nak tahulah sebenarnya dia punya ingredient dia punya composition dia sebenarnya, dia ada statin. Dia macam statin. Okay, doktor takkan bagi ubat
sewenang-wenangnya, betul tak? Yes, dia macam dia ada starting. Okay. So that's why kalau ada masalah kolesterol, memang dah doktor suruh monitor, yes, time tu lah kita boleh ambil. Okay. Kalau setakat tak ada apa-apa masalah, tak payah amalkan lagi. Macam saya ambil. Saya ambil sebab masa tu saya check, saya borderline normal. Okay, saya kurus tapi disebabkan saya ada family history. Okay, so that's why bila saya check, umur saya baru 29 tapi saya dah borderline. Okay, lagi satu sebab saya dah kahwin. So dah kahwin, dah ada anak, dia tak seaktif macam kita student dulu. Kalau dulu student saya 4 tau kolesterol, tapi sekarang dah naik, dah 5. So dia borderline. Okay. So saya ambil. Okay. Kenapa menyusu tak boleh? Okay, sebabkan bila apa yang ibu makan, anak akan terima sama. That's why tak sesuai. Okay. Oh baik, ni suplemen. Ingat suplemen. Okay. So soalan dari Cik Badri, Cik Bad. Kalau ada masalah prostat, apa yang perlu consume? Okay, saya nak tahu adakah ia masalah macam mana, sebab kita tak tahu detail. Okay, kalau masalah prostat tu macam mana? Dia cancer ke ataupun dia macam mana lah. Saya tak tahu masalah prostat tu macam mana. Okay. Tapi kalau ia cancer, boleh bagi propolis. Okay. Okay, soalan seterusnya. Ubat kolesterol tak boleh minum sekali dengan grapefruit. Tapi selepas makan ubat dengan air kosong, boleh ke makan grapefruit selang 30 minit? Contohnya. Okay, dia lebih elok kita selangkan secara 2-3 jam. Okay, sebab masa tu memang insyaAllah dah fully digest lah apa yang kita makan sebelum 2-3 jam tu. Okay, faham?